Sambungan soalan 7. Bab 1. Kedatangan kuasa barat. Buku teks halaman 26. Soalan 7. Jawab soalan berikut. 7A. Mengapakah negara kita menjadi sasaran kuasa-kuasa barat hingga kini? Jawapan akan ditulis dalam bentuk perenggan. Perenggan pertama. Negara kita menjadi sasaran kuasa barat sehingga kini kerana kedudukan yang strategik terletak di tengah laluan perdagangan barat dan timur. Seterusnya, negara kita kaya dengan sumber bahan mentah, misalnya biji timah dan getah. Selain itu, kesuburan tanah dan iklim yang sesuai untuk tanaman bercirikan ekspor, iaitu getah dan kelapa sawit. Perenggan kedua. Pembukaan terusan Suez memendekkan jarak perdagangan di antara barat dan timur. Tambahan pula, ciptaan kapal wap membolehkan muatan barangan dagangan dibawa dengan banyak selamat dan menjimatkan kos. Selain itu, ciptaan telegraf memudahkan perhubungan antara syarikat perdagangan dengan ejen mereka di timur. Akhirnya, kuasa-kuasa barat juga mahu menyebarkan agama Kristian. Soalan 7B. Jelaskan strategi yang digunakan oleh kuasa barat untuk menguasai negara kita. Jawapan soalan B. Kuasa barat, iaitu Belanda, telah menggunakan 3 strategi untuk menguasai negara kita. Strategi Belanda ialah serangan fizikal, pakatan dan perjanjian. Manakala strategi British untuk menguasai negara kita ialah manipulasi, ugutan atau desakan, tipu helah, perjanjian, pakatan, pajakan dan serangan fizikal. Jelasnya, British menggunakan 7 strategi untuk menguasai negara kita. Soalan 7C. Sejauh manakah strategi yang digunakan
oleh kuasa barat untuk menguasai negara kita mencapai kejayaan? Jawapan 7C. Kuasa barat seperti British dan Belanda berjaya mencapai matlamat masing-masing menggunakan pelbagai strategi. Strategi pertama yang digunakan ialah serangan fizikal. Belanda menggunakan strategi serangan fizikal untuk mengalahkan penduduk tempatan di Pulau Pangkor, Perak. Belanda juga menggunakan strategi serangan fizikal untuk mengalahkan serangan Angkatan Selangor. British berjaya menaluki Nanning dalam Perang Nanning pada tahun 1832. Perenggan seterusnya. Strategi perjanjian telah digunakan oleh Belanda dengan mengadakan perjanjian dengan Perak untuk mendapatkan biji timah. Belanda berjaya mengadakan perjanjian dengan Selangor. Melalui perjanjian ini, Selangor menjual biji timah kepada Belanda. Sultan Perak, Sultan Selangor, Yang Tuan Seri Menanti dan Sultan Pahang bersetuju menerima naungan British. Perenggan seterusnya. Strategi pakatan telah digunakan oleh Belanda untuk berpakat dengan British bagi mengalahkan Portugis di Melaka. Belanda juga mengadakan pakatan dengan British dan berjaya menandatangani Perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Perenggan seterusnya. Strategi manipulasi telah digunakan oleh British untuk mendapatkan Singapura. British juga menggunakan strategi manipulasi untuk campur tangan di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Perenggan seterusnya. Strategi ugutan atau desakan yang digunakan oleh British berjaya menempatkan residen di Selangor dan Pahang. James Brooke mendesak Sultan Brunei dan berjaya menjadi Raja Putih di Sarawak. Perenggan akhir. Strategi tipu helah telah digunakan oleh British untuk mendapatkan Pulau Pinang. Akhirnya, strategi pajakan telah digunakan oleh British untuk meluaskan pengaruhnya di Sabah. Soalan 7D.
Apakah kelebihan strategi yang digunakan oleh British untuk menguasai alam Melayu berbanding dengan strategi yang digunakan oleh Belanda? Jawapan soalan D. Kuasa Belanda lebih mengutamakan strategi serangan fizikal diikuti dengan strategi perjanjian dan pakatan. Kesannya, Belanda terpaksa ulang semula. Kesannya, Belanda memaksa pemerintah tempatan kerana kurang memberikan kerjasama kepada kuasa Belanda. Kerap kali, Belanda terpaksa menggunakan kekuatan angkatan perangnya untuk menghadapi tentangan masyarakat tempatan. Kuasa Belanda memilih menunjukkan kekuatan angkatan perang bagi menyelesaikan masalahnya dengan pemerintah tempatan. Perenggan seterusnya, British pula berusaha menggunakan pelbagai strategi untuk mengelakkan peperangan terbuka dengan pemerintah tempatan. British menyedari kesan Perang Naning pada tahun 1831 dan 1832 telah menyebabkan pelbagai kerugian. Perang tersebut menelan kos yang besar dan ramai yang terkorban. Oleh itu, British sentiasa berhati-hati dalam tindakannya untuk mengelakkan kebangkitan penduduk tempatan. British berusaha sedaya upaya menggunakan pelbagai strategi untuk mencapai matlamat mereka dengan kos yang minimum berbanding dengan strategi serangan fizikal. Kita sudah selesai menjawab soalan 7. Soalan 8 akan dijawab dalam rakaman seterusnya. Terima kasih.